Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua murid 3 excellent dan 3 DLP? Saya harap semua dalam keadaan baik sihat. Okey. Hari ini kita nak sambung sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Okey. Murid-murid minta semua buka buku teks pendidikan Islam muka surat 110. Muka surat 110. Tajuk kita tajuk sirah. Keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baca dan fikir keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama, dakwah secara rahsia. Okey. Nabi Muhammad memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Muhammad berdakwah. Dakwah ni ajak orang bukan Islam kepada Islam. Tapi dalam masa tu penentangan terhadap Islam ni sangat kuat. Maksudnya ramai orang yang tak suka dengan Islam. Ramai yang benci dengan Islam. Sampai ke tahap nak bunuh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad terpaksa berdakwah secara rahsia dulu. Tak boleh secara terbuka. Nanti kemungkinan besar Nabi Muhammad kena bunuh. Habislah. Jadi Nabi Muhammad terpaksa dakwah secara rahsia dulu. Secara sembunyi-sembunyi. Macam mana? Nabi dakwah kepada orang yang dekat dengan baginda dulu. Siapa? Yang pertama sekali keluarga baginda sendiri. Iaitu siapa? Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Nabi. Okay. Abu Bakar As-Siddiq, iaitu sahabat Nabi Muhammad yang paling rapat sekali. Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah sallallahu alaihi wasallam memeluk Islam. Ni semua para sahabat dan keluarga terdekat Nabi. Okey. Cabaran yang dihadapi oleh Nabi semasa nak berdakwah secara sulit, secara rahsia ni ialah ada yang tidak dapat menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad berdakwah kepada golongan yang rapat kepada baginda, ada juga yang tak mau ikut Nabi. Bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib tak mau ikut Nabi sampailah dia mati. Jadi dia meninggal dalam keadaan kafir walaupun dia antara orang yang sayang Nabi Muhammad. Dia akan masuk dalam neraka pakai selipar. Itu Abu Talib tetap masuk neraka walaupun dia itu penjaga Nabi Muhammad, sayang Nabi Muhammad, tapi tak ikut Islam pun. Tindakan Nabi Muhammad, amanah memikul tanggungjawab bertabligh, tidak putus asa. Nabi Muhammad tetap menyampaikan dakwah bertabligh itu, apa yang Allah suruh buat Nabi Muhammad buat. Nabi Muhammad tak pernah putus asa, sentiasa berusaha untuk berdakwah. Okey, yang kedua, peristiwa di Bukit Safa. Okey, di Mekah Madinah ni ada satu bukit, Bukit Safa. Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah. Okey. Selepas Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi, Allah suruh Nabi Muhammad berdakwah secara terbuka. Jadi Nabi Muhammad naik di atas satu bukit. Bukit tu nama Bukit Safa. Nabi kata, "Wahai penduduk Mekah, dengar ini, dengar sini semua, bahawa aku telah diperintahkan untuk menyeru kepada kamu semua, masuklah kepada Islam, kerana Islam adalah agama yang sebenar, agama yang benar, agama yang betul. Agama yang kamu beriman selama ini adalah agama yang salah, yang tak betul." Jadi apa yang cabaran yang diterima oleh Nabi Muhammad, kaum musyrikin marah. Musyrikin ni yang sembah patung, yang sembah bala tu, marah kepada Nabi Muhammad, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad dan keluarga. Tu dia ambil tahap tu, tak suka daripada Nabi Muhammad. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad, selalu menyakiti baginda. Keluarga terdekat Nabi, iaitu bapa saudara Nabi Abu Lahab pun tak suka dengan Nabi. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi Muhammad seorang yang sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Nabi Muhammad tetap juga ajak orang bukan Islam, menyeru kepada Islam. Ajak juga berdakwah, walaupun macam-macam cabaran, kena hina, kena maki. Tetap Nabi Muhammad seorang yang sabar. Yang ketiga, peristiwa di Taif. Taif ni satu tempat yang terletak di timur Mekah. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Okey. Cabaran, Nabi Muhammad diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Nabi Muhammad bila nak ajak orang di Taif tu masuk Islam, Nabi Muhammad dibaling dengan batu sampai berdarah. Ada yang kata sampai patah gigi Nabi Muhammad kena baling. Bukan saja dengan batu, dengan tik unta pun kena baling. Ke tahap tu, ramai orang yang tak suka dengan Nabi sebab ajak kepada Islam. Nabi Muhammad, apa tindakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Walaupun Nabi Muhammad diuji macam tu, tapi Nabi Muhammad tak balas.
Nabi Muhammad tak baling batu balik kepada orang tu tak. Nabi Muhammad sabar saja. Ini cabaran. Okey. Yang keempat, berdakwah dengan penulisan. Selain berdakwah ajak orang bukan kepada Islam melalui percakapan, Nabi Muhammad juga berdakwah melalui penulisan menulis. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Okey. Nabi buat surat hantar kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom. Raja Rom ni dekat sekarang ni Itali. Dulu ada raja lah, raja yang cukup hebat, Raja Rom. Hantar surat suruh dia masuk Islam. Habsyah ni dekat Afrika. Satu buah negara dekat Afrika, Habsyah. Parsi ni sekarang orang panggil Iran. Dan juga Mesir. Okey, cabaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ialah semakin besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam sampai nak berperang. Tu dia tak suka dengan Nabi Muhammad. Tindakan Nabi Muhammad, tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuh. Nabi Muhammad tetap juga berdakwah kepada orang Islam memeluk Islam. Ni surat, contoh surat yang dihantar kepada Raja Rom. Okey. Kita masuk pula kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Apakah kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh? Yang pertama, ajaran Islam tersebar luas. Bila Nabi Muhammad ajak orang bukan Islam kepada Islam, makin ramai yang peluk Islam. Bukan tak semua ikut Nabi. Ramai yang ikut Nabi Muhammad Islam, tapi tak semua. Tapi macam mana pun ramai orang yang peluk Islam. Yang kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Okey, zaman penduduk di Mekah Madinah ni, zaman dia punya agama itu agama jahiliah, sembah berhala, sembah patung. Apa lagi? Suka main lelaki perempuan. Tipu dalam perniagaan, tindas orang. Macam tu. Bila dah ajaran Islam semakin luas, benda tu tak berlaku sudah. Ramai dah tinggal amalan penyembahan berhala, penyembahan patung-patung dah tak ada dah. Yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Jadi tak ada lagi kisah, tak ada lagi perbuatan memaki, menghina orang susah, tak ada sudah. Islam tak suka buat macam tu. Jadi semua dia buat benda baik. Yang keempat, amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Amalan jahiliah antara dia tilik nasib. Dia tengok tempat tangan. Kepada orang tilik nasib dia tengok, okey, besar nanti kau akan jadi orang yang susah, miskin, macam-macam. Tilik nasib ni tak boleh berdosa dalam Islam. Tak boleh. Tilik nasib ni tak boleh. Okey, boleh faham setakat ini? Okey, itu saja tajuk pembelajaran kita pada hari ini berkaitan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh. Okey, Ustaz ulang balik. Nabi, sifat yang wajib bagi Nabi Muhammad ada 4. Yang pertama, siddiq, bermaksud amanah. Yang kedua, tabligh, bermaksud menyampaikan. Kita belajar ni sifat tabligh. Yang ketiga, amanah, bermaksud apa? Amanah lah. Amanah ni mudah dipercayai, tak bohong. Yang keempat, fatanah, iaitu bijak sangat. Yang kita belajar ni sifat tabligh. Okey. Sekarang semua rujuk kepada buku aktiviti pendidikan Islam, buka muka surat 107. Okey, minta semua buat latihan ni muka surat ni. Okey. Baca dan lorek jawapan yang betul. Tindakan Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan dengan cabaran. Buat jawapan macam ni. Contoh, amanah memikul tanggungjawab bertabligh. Betul ke salah? Kalau betul, tanda hitam macam ni. Buat warna pun boleh. Okey. Kita tengok yang pertama. Bersedih hati dan rungsing. Betul ke tak? Tidak putus asa. Betul ke tidak? Kalau betul, warna. Kalau tak betul, jangan warna. Sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran. Okey. Yang keempat, membalas kemarahan musyrikin Mekah. Yang kelima, merancang strategi dakwah yang lebih mudah. Strategi ni perancangan. Yang keenam, tidak membalas dengan kekerasan. Dan yang ketujuh, menyembunyikan diri daripada masyarakat. Okey, setelah siap muka surat 107, buat pula muka surat 108. Okey, muka surat 108 ni garis jawapan yang betul. Okey. 1. Islam tersebar luas kerana Nabi Muhammad SAW cekal menunaikan tanggungjawab. Tajuk apa? Tabligh atau amanah? Pilih salah satu. Garis boleh, bulat pun boleh. Yang kedua, kesan daripada tabligh Nabi Muhammad SAW kepada kaum apa? Kaum muslimin atau kaum musyrikin. Garis. Semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Berhala ni apa? Patung. Yang ketiga, sifat tabligh Nabi Muhammad SAW telah
membentuk atau menghapuskan akhlak mulia dalam kehidupan masyarakat. Yang mana satu jawapan? Baik. Yang keempat, amalan jahiliah seperti mendilik nasib dan hidup berpuak-puak dikekalkan ataupun dihapuskan. Garis. Yang kelima, semasa Nabi Muhammad SAW berdakwah di mana? Di Taif ataupun di Gua Hira, baginda tetap sabar dan tenang walaupun diejek dan dicederakan. Okey. Garis jawapan yang betul. Jadi buat muka surat 107 dan 108 sahaja. 109 ni tak payah buat. Kalau kamu rajin, buatlah 109 ni. Kalau rajin. Okey. Sekian sekadar pembelajaran kita pada hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.